Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1507. Antara paparan utama. Rombakan kabinet bukan main pondok-pondok. Hanya jauh hari kenal malikam. Simpatika PN kepada pengundi mereka. Rakyat tahu kerajaan mana lebih baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anggota Kabinet baru yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh melihat pelantikan mereka sebagai anugerah, sebaliknya kewajipan menggalas jawatan utama dalam kementerian demi kepentingan negara dan rakyat. Ahli Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri mempunyai peranan dan tanggungjawab besar dalam mengemudi negara ke arah pentadbiran lebih baik. Pensyarah dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Datuk Siva Murugan Pandian percaya penstrukturan semula kabinet yang dilakukan Anwar adalah hasil daripada pemerhatian beliau dan mendapati terdapat keperluan untuk pembaharuan dilakukan. Kalau kita lihat, rombakan kabinet yang dilakukan bukan berskala besar kerana hanya melibatkan pengguguran seorang menteri. Bagaimanapun, perubahan secara besar-besaran itu hanya melibatkan pertukaran portfolio di dalam kabinet berdasarkan pasukan yang telah beliau bina dalam tempoh setahun pentadbiran kerajaan perpaduan, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini, akhbar melaporkan Anwar telah mengumumkan pelantikan masing-masing 5 menteri dan timbalan menteri termasuk 4 muka baru dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan kabinet kerajaan perpaduan. Namun, lain pula pandangan pembangkang yang tidak habis-habis dengan ciptaan persepsi dan prejudis mereka terhadap Anwar. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menyifatkan rombakan kabinet yang dilakukan oleh Perdana Menteri menunjukkan kononnya kerajaan perpaduan kurang berkesan. Beliau berkata hal ini kerana proses tersebut dilakukan selepas setahun Anwar mentadbir negara. Maknanya, barisan kabinet sebelum ini kurang berkesan kerana rombakan dilakukan dalam tempoh setahun. Diharap selepas ini lebih berkesan, itulah harapan kita, katanya semalam. Ahli Parlimen Kota Baru itu memberitahu PAS mahu kerajaan mengotakan janji membela rakyat termasuk saiz kabinet sebagaimana yang diwar-warkan. Ujarnya lagi, pembangkang tidak mahu kerajaan mengamalkan konsep cakap tidak serupa bikin. Harap kerajaan bertanggungjawab dengan apa yang dikatakan sebelum ini, kata beliau lagi. Taqiyuddin berharap mereka yang dipilih untuk berada dalam saf kabinet melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Terima kasih Taqiyuddin atas harapan itu. Namun sekiranya beliau mendakwa bahawa proses rombakan tersebut dilakukan selepas setahun Anwar mentadbir negara kerana kurang berkesan, rasanya ia merupakan satu proses yang sangat positif dan wajar untuk pemulihan negara. Rombakan kabinet bukan main pondok-pondok, bukan hanya sekadar duduk saja, makan gaji buta. 33 bulan tidak berbuat apa-apa namun masih dikekalkan sebagai menteri dan duta khas. Itu bukan setakat tidak berkesan tetapi mentakadarah duit rakyat tanpa ihsan. Anwar melihat daripada pelbagai sudut prestasi setiap kementerian selama setahun sehingga membawa kepada rombakan dan beberapa pertukaran portfolio menteri demi rakyat. Takkanlah itu pun menjadi bahan naratif Perikatan Nasional. Rombakan kabinet dibuat bersandarkan kepada faktor strategik kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai sokongan kuat. Berbanding tahun lalu, pembentukan kabinet yang diumumkan oleh Anwar bersandarkan kepada keputusan dan kepentingan politik kerana penubuhan kerajaan perpaduan sebelum hasil sokongan oleh entiti parti politik. Sebab itu, kita melihat ada 2 atau 3 kementerian yang tidak efisien fungsinya.
Tetapi kali ini, pembentukan kabinet adalah bersandarkan faktor strategik kerana Anwar merasai beliau mempunyai sokongan kuat. Jadi, tidak perlu memikirkan sangat kepentingan politik. Contohnya, pemilihan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan sebagai Menteri Keuangan 2 yang juga seorang profesional dan tidak mempunyai kaitan politik. Malah pembentukan 2 kementerian baru iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Digital yang selari dengan konsep ekonomi madani. Jom Channel melihat keputusan dibuat bersandarkan kepentingan strategik, maka pembentukan kabinet itu adalah untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan kepentingan mana-mana parti politik. Justru kepada pembangkang, jika tiada apa yang hendak diperkatakan, diam adalah lebih baik. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan rasa puas hati kerana tiada seorang pun menteri di bawah kerajaan perpaduan terlibat dengan rasuah selepas setahun pentadbirannya. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata pengesahan itu diperolehnya selepas membuat pemeriksaan dengan pihak berkuasa. Antaranya menerusi laporan yang diterima daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Memang rakan-rakan di sebelah pembangkang kata jemu dan mual, orang Kedah kata cemoy, seolah-olah dua istilah menakutkan mereka. Tetapi percayalah, Malaysia ini mempunyai potensi sangat besar untuk diangkat martabatnya kalau kita betulkan isu tata kelola dan hentikan amalan rasuah. Alhamdulillah, rakan-rakan jemaah menteri dan pimpinan dalam kerajaan perpaduan telah sepakat apa yang berlaku masa lalu adalah sejarah lampau. Alhamdulillah, sepanjang 1 tahun dan kita pantau melalui SPRM, saya bangga kerana keputusan kita ikut proses tata kelola dan tender bagi amaran keras tidak boleh kayakan diri dan keluarga mereka. Seminggu yang lalu, ditanya laporan SPRM dan LHDN mahupun PDRM, pimpinan kita dapat bertahan supaya henti penyalahgunaan kuasa dan rasuah, katanya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Majlis Kesyukuran sempena setahun pentadbiran Kerajaan Madani. Mengulas lanjut, Anwar juga menjanjikan kerajaan akan lebih agresif pada tahun kedua pentadbirannya dalam membawa perubahan dan anjakan yang diperlukan berdasarkan kestabilan politik dimiliki negara ketika ini. Perdana Menteri berkata, perubahan itu bukan sahaja untuk menyelamatkan Malaysia, malah mengangkat kembali martabat sebagai negara hebat di rantau ini. Antara contoh menteri atau wakil rakyat parlimen yang mempunyai report card terbaik adalah Ahli Parlimen Puchong Yeo Bee Yin yang menyenaraikan lebih 20 pencapaian dan bantuan masyarakat sepanjang 1 tahun menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Apa yang menarik perhatian, kad laporan tahunan 2023 yang dibuat naik untuk tatapan ramai itu menunjukkan ketelusan dan accountability beliau dalam menguruskan peruntukan yang diperoleh. Menerusi kad laporan yang dikongsi, beliau menyenaraikan dengan terperinci jumlah peruntukan yang disalurkan bagi pusat khidmat parlimennya untuk rakyat di Puchong. Laporan itu juga menekankan bahawa beliau akan memastikan peruntukan yang diterimanya sebagai ahli parlimen 100% dikembalikan semula kepada rakyat. Tak ada komisen, tak ada under table iaitu pemberian rasuah. Demikian salah satu komitmen dalam kad laporan ditunjukkan Yeo. Sepanjang 2023, jumlah peruntukan yang disalurkan untuk penduduk Puchong adalah sekitar 3.77 juta ringgit. Pecahannya seperti berikut. Peruntukan pendidikan sebanyak 1.71 juta ringgit. Projek infrastruktur sebanyak 449,457 ringgit. Program dan aktiviti penduduk setempat sebanyak 752,504 ringgit. Kebajikan sebanyak 273,072 ringgit dan NGO sebanyak 588,258 ringgit. Bagi peruntukan pendidikan yang membabitkan dana lebih 1 juta ringgit, Yeo menggunakannya untuk kerja-kerja membaiki prasarana sekolah seperti mengganti pintu-pintu kelas yang rosak akibat banjir, membekalkan meja baru untuk kegunaan di kelas, makmal dan kantin, membaiki stor makmal, mengganti meja-meja di bilik guru serta membaiki bumbung dan lantai pondok di sekolah-sekolah.
Bagi projek infrastruktur, ia memperuntukkan dana untuk menaik taraf keselesaan di Pasar Pagi Seri Kembangan, memperluas tempat solat di Masjid Nurul Huda, membaiki sistem pengairan padang MBSJ Puchong, Permai dan banyak lagi. Sementara itu, mencengah ke laman X, ramai memuji pendekatan ahli parlimen DAP itu yang menyenaraikan perincian dana diterima dan ke mana digunakannya. Mereka juga tidak ketinggalan membandingkan kad laporan PAS yang lebih banyak menghadiri acara perkahwinan berbanding menyenaraikan kerja-kerja mereka. Ini adalah standard pelaporan yang harus diamalkan dan dijadikan contoh oleh semua wakil rakyat, tidak kira daripada pihak kerajaan atau pembangkang, berani kerana benar. Jangan pula asyik bercerita berapa banyak kenduri kahwin yang dihadiri dan jumlah lawatan kematian dalam kad laporan. Itu rakyat tidak berminat mahu tahu. Ada apa-apa komen daripada pembangkang tentang isu ini? Apapun, alhamdulillah dan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan, berintegriti dan boleh dipercayai. Kekalkan kekuatan jati diri dan prinsip ini sehingga bila-bila demi nama baik negara yang telah dicemari menjadi bahan ketawa dunia selama 33 bulan selama ini. Hanya Jauhari yang mengenal manikam. Kali ini, Jom Channel ingin berkongsi satu pesanan ringkas untuk semua ahli parlimen pembangkang dan para penyokong yang dilihat tidak tergamak untuk menegur Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin tentang isu peruntukan pembangkang yang kononnya disekat sedangkan ianya berlaku dek kerana kesombongan pimpinan mereka. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim menitip pesanan bahawa tidak ada gunanya jika mana-mana ahli parlimen mahu terus memusuhi kerajaan. Wakil Rakyat Bersatu itu berkata, permusuhan itu tidak membawa keuntungan, terutama sekali untuk membantu rakyat. Katanya, keputusannya menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini juga bertujuan membantu rakyat. Kalau saya atau sesiapa sahaja yang bermusuh dengan kerajaan persekutuan, kita tidak akan ke mana-mana, terutama sekali dalam konteks bantuan untuk rakyat. Walaupun kita tahu ada agensi seperti Kesedar dan Felda, tapi apakah kita tahu mengenainya, iaitu pelaksanaan secara menyeluruh? Jawapannya, kita tak tahu disebabkan kita pembangkang. Jadi antara sebab saya menyokong kerajaan perpaduan kerana saya perlu akses untuk masuk ke agensi-agensi persekutuan supaya kita tahu apa ada untuk membantu rakyat. Kerana masih ada rakyat tak tahu apa manfaat yang mereka dapat sebagai rakyat. Katanya di petik Berita Harian beberapa hari lalu. Mengulas lanjut, katanya beliau selaku wakil rakyat perlu menerima hakikat bahawa lebih atau hampir separuh pengundi di Gua Musang adalah peneroka yang mana kebergantungan mereka adalah kepada kerajaan persekutuan. Sementara itu, ditanya mengenai tindakan bakal dikenakan bersatu ke atasnya, Muhammad Azizi berkata sudah 2 kali berlangsung mesyuarat kepimpinan tertinggi namun setakat ini belum ada tindakan daripada parti ke atas beliau. Setakat ini, tiada satu pun penyataan atau dokumen rasmi menyatakan saya dikenakan tindakan dan melalui perbincangan rasmi dan tidak rasmi selain tidak ada arahan untuk saya menarik balik sokongan itu. Kita wakil rakyat, nama kita pun wakil. Jadi pada saya politik kita tolak ke tepi. Sekarang masa untuk berkhidmat kepada rakyat. Saya tak lompat parti dan kita ada akta lompat parti, katanya. Sehingga kini 5 ahli parlimen bersatu sudah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Pemerhati politik turut memberi amaran kegagalan Perikatan Nasional PN berunding mendapat peruntukan sama rata ahli parlimen akan menyebabkan lebih ramai wakilnya terutama dari Bersatu mengalih sokongan kepada Perdana Menteri. Pimpinan pembangkang perlu bersikap realiti berdepan krisis lebih besar iaitu kehilangan kepercayaan ahli parlimen sendiri berbanding menjuarai media sosial dengan mencipta naratif kononnya mahu menumbangkan kerajaan sebelum PRU16. Awal November lalu, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pernah mengesahkan gabungan itu tidak meneruskan rundingan dengan wakil kerajaan mengenai peruntukan sama rata ahli parlimen pembangkang kerana mendakwa kononnya diminta menyatakan jaminan tertentu. Kini sah, peralihan sokongan itu berkait dengan krisis kepimpinan Perikatan Nasional yang dihadapi mereka ketika ini bukannya atas sebab simpati dengan nasib pengundi mereka. Nokta.
Penyebaran amalan takfiri yang dipelopori pembangkang sehingga mempengaruhi minda generasi muda menjadi punca usaha kerajaan terbantut dalam melaksanakan reformasi secara holistik. Ahmad Nadir Yub berkata, pemikiran berkenaan telah menyebabkan mental block dalam kalangan Melayu sekaligus menyebabkan mereka enggan menerima perubahan baik dilakukan kerajaan. Memasuki tahun kedua pentadbiran, beliau berpendapat kerajaan perlu bertindak lebih tegas mengekang pemikiran ala takfiri. Antara penyebab kegagalan kerajaan dalam memperkenalkan reformasi total adalah kerana tidak mengekang pemikiran ala takfiri. Bila tidak mengekang pemikiran ini, mental block itu menghalang masyarakat daripada melihat perubahan atau reformasi yang ingin dilakukan kerajaan. Untuk memastikan kerajaan boleh deliver dengan lebih baik untuk tahun kedua, bagi pandangan saya, kerajaan mahu tidak mahu mesti mengekang pemikiran ala takfiri kerana ia menghalang maklumat daripada disampaikan dengan betul ke bawah, katanya di Petik Suara Keadilan. Ahmad Nadir berkata, pemikiran takfiri akan menyaksikan pengaruh kerajaan perpaduan tersekat dan tidak akan sampai ke negeri-negeri lingkaran Melayu seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Ini kerana rakyat telah dihasut bahawa setiap dasar dan pendekatan kerajaan persekutuan tidak berpandukan Islam sebenar. Beliau juga mencadangkan kerajaan perpaduan agar menguatkuasakan undang-undang secara lebih tegas dengan mengambil tindakan terhadap penyebar fitnah, terutama pempengaruh pro-pembangkang yang secara terang-terangan melakukan serangan fitnah. Perikatan Nasional PN sebagai blok pembangkang juga sepatutnya memainkan peranan semak dan imbang terhadap kerajaan perpaduan, bukannya cuba menubuhkan kerajaan tebuk atap, kata para penganalisis politik. Terbaru, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan berkata, pertukaran kerajaan boleh berlaku apabila parti berkuasa kehilangan majoriti kerana Perlembagaan Persekutuan membenarkan pelbagai cara membentuk kerajaan. Tiada jaminan yang boleh dimastikan secara sahih pembangkang akan lebih baik apabila menjadi kerajaan. Semasa PN menjadi kerajaan, mereka juga terdedah kepada kelemahan sama dalam memerintah, kata Hisamuddin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center. Walaupun pencapaian setahun kerajaan perpaduan kurang memuaskan, namun kerajaan mempunyai 4 tahun lagi bagi mengisi kemenangan penggal ini. Ruang wajar diberikan seluasnya untuk kerajaan melaksanakan setiap polisi kepada rakyat. Buat pembangkang, peranan sebagai semak imbang penting untuk memastikan rakyat mendapat untung apabila suara pembangkang kuat, katanya lagi. Sementara itu, Profesor Madya Dr. Mazlan bin Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berkata, prestasi kerajaan perpaduan jauh mendahului kerajaan Perikatan Nasional, malah terdahulu dalam pelbagai perkara. Kita lihat bagaimana Perdana Menteri ke-10 bawa Malaysia ke arena antarabangsa sekarang. Malaysia begitu dikenali, diberi pengiktirafan. Banyak pelabur asing tunjuk minat melabur dalam negara kita, jauh lebih baik berbanding kerajaan sebelum ini. Sokongan diterima Perdana Menteri begitu kukuh, lebih 150 kerusi iaitu daripada 222 ahli parlimen sekarang menyokong Perdana Menteri. Kerajaan sekarang mampu tawar kestabilan dan beri fokus untuk bangunkan negara. Rakyat dah buat keputusan dalam PRU lalu, masing-masing parti dapat sejumlah kerusi dan bergabung menubuhkan kerajaan perpaduan. Maka, kena menghormati kerajaan yang dipilih hasil kerjasama antara parti politik. Hujahnya menolak dakwaan Tuan Ibrahim itu. Sesungguhnya, gambaran prestasi kerajaan perpaduan yang kononnya buruk hanya mainan pembangkang untuk mengekalkan sokongan dan memberi harapan kepada para penyokong mereka. Ternyata jelas, dalam tempoh berpuluh bulan, mereka mentadbir negara tidak dapat menunjukkan prestasi sebenar. Daripada segi imej kepimpinan, Datuk Seri Anwar Ibrahim jauh lebih baik daripada 22 bulan pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad atau ketika Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menjadi Perdana Menteri. Berbalik kepada agenda takfiri pembangkang, kerajaan mesti tegas dalam mengekang pemikiran ala takfiri dari sudut kuat kuasa undang-undang dan pendidikan. Pertama, tahan mereka yang kuat menfitnah dan bermulut jahat membawa data bohong di media sosial. Kedua, balik kepada pendidikan. Dan ketiga, mengekang penggunaan media secara berlebihan dalam membuat fitnah.
kerajaan perlu ada regulasi yang lebih tegas. Kini Malaysia semakin matang dan cerdik dalam menilai kerajaan mana yang jauh lebih baik. Pembangkang jangan hanya tahu pandai sembang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masrur Malak. Assalamualaikum dan jumpa lagi.